Ustaz ada masalah di mana pelajar yang tak boleh masuk ada. Allah kesian pula. Pasti kenapa ni? Ada nak masuk dia macam tak bagi pula. Oh tak apalah, kesian pula dia tak boleh masuk Ramai juga nak masuk tu, tak boleh. Macam dia reject pula. Okey, kita boleh tengok pada ni. Kita ada masak sikit. Okey, yang tak boleh masuk tak apalah, boleh tengok recording Ustaz dah rekod ni. Okey, untuk kelas semalam ni kita tengok tanda, jantina dan bilangan. Apa maksud tanda, jantina dan bilangan? Tanda sebenarnya pada kuliah 2.0 kita dah tengok dah. Tapi untuk malam ni kita tengok lebih detail lagi insya-Allah. Okey, ni tanda macam mana kita nak kenal kata nama. Sebelum bahasa Al-Quran ni dia ada 3 je. Ada panggil harfun ataupun kata fungsi. Yang kedua kata nama, yang ketiga ialah kata perbuatan. Kata perbuatan insya-Allah minggu depan kita akan belajar. Jadi minggu lepas dalam dua minggu dua kuliah kita 2.0 dengan 3.0 ni kita fokus kepada kata nama saja. Okey, nak kenal kata nama ada dua formula lah. Yang pertama lihat pada tanda, yang kedua kena tahu masuk. Kena tahu masuk, tak boleh lari lah. Okey. Jadi yang pertama kalau kita nak tahu kata nama dia ada alif lam kat depan dia. Di pangkal perkataan ni dia ada alif lam. Maka dia semestinya dia adalah kata nama. Yang kedua di hujung perkataan ni contohnya baitun. Di hujung ni dia adalah tanwin. Tak kira lah tanwin hadapan, atas ataupun bawah. Maka dia adalah kata nama. Dan yang ketiga di hujung ni baris bawah. Kalau macam ni ada 2 ciri lah. Satu alif lam pun ada, hujung tu baris bawah juga. Jadi tak ada masalah lah. Mutuh pengilah ni dia hujung ni memang baris bawah lah. Ni pasangan dia. Okey, ini nak kenal tanda dia. Saya ni insya-Allah boleh ingat mudah Ada alif lam, hujung tanwin ataupun di hujung ni baris bawah. Bukan semua sekali. Ada salah satu tu maknanya ciri tu dia betul lah tu. Okey, seterusnya yang kedua ialah kata nama ni seperti minggu lepas kita dah belajar. Ustaz ulang balik lagi Banyak kali ulang ni. Ada yang kebal, ada yang tidak kebal. Okey, yang kebal memang tak berubah. Berubah pun sikit saja. Okey. Macam allazina hadhihi allati tadi Ustaz baca dalam solat Isyak tadi baca surah Al-Humazah allati tattali'u 'alal afidah allati yang tu guna allati tu masuk dalam isim mewakili. Maknanya tidak berubah Dia kebal Satu lagi yang tidak kebal ni banyaklah. Kita tengok. Ni Ustaz ulang kaji sikit takut lupa. Sebab lepas ni ada kerja rumah. Untuk kuliah lepas ni kena ada kerja rumah dah. Kalau tak ada kerja rumah dia jadi ladi lah. Okey. Untuk surah Al-Fatihah ni kamu tengoklah begitu banyak surah Al-Fatihah ni ada isim isim. Tengok sini pun ada ni. Cuma bismillah ni ayat surah Al-Fatihah ni Ustaz tak buat pula. Tapi tak apalah. Kau cuba tengok ni. 2 isim belaka ni. Kata nama belaka ni. Yang sikit je bukan kata nama. Yang ni kata perbuatan. Sikit je kata perbuatan. Yang ni haraf ataupun kata partikel. Tapi banyak kata nama lah. Okay, cuba tengok ni. Cuba tengok bentuk dia. Ada alif lam. Cuba tengok ni ada alif lam. Maka dia kata nama. Dia di hujung dia bagi bawah. Kata nama. Ni ada alif lam. Kata nama. Ni ada alif lam. Hujung dia bagi bawah. Hujung dia bagi bawah. Hujung dia bagi bawah. Ada alif lam lagi. 2 ciri. Kata nama. Okey, yang ni kata nama juga. Tapi dia special sikit. Dia kebal. Dia kebal tu. Iya kan ni ganti nama diri maka dia kebal. Kebal pula. Dia ada alif lam. Alif lam. Kata nama. Okey. Allazi isim mewakili. Okey. Jadi semua nak kata nama. Okey. Jadi Ustaz boleh kuasai Okey. Yang ni kita nak masuk malam ni. Itu tanda tadi pertama. Boleh menguasai tanda. Yang kedua ialah jantina. Okey. Jantina. Jantina ni macam Ustaz bagi tahu tadi. Masalah dia bahasa Al-Quran ni dia beza sikit dengan bahasa Melayu macam Ustaz buat contoh tadi. Okey. Saya, kakak, ibu, ayah dan abang. Ustaz buat cerita dulu faham tak? Aku, saya tak apalah. Aku, kakak, abang, ayah dan emak. 5 orang pergi ke Kuala Lumpur. Okey. Okey, sampai di suatu tempat dia 2 orang. Dia 2 orang. Tapi dalam bahasa Quran dia 2 orang perempuan. Kalau bahasa Melayu tak ada. Kalau dia pergi ke tandas maknanya siapa dia kita lah. Lelaki ke puan. Tak. 2 orang ke seorang. Tapi bahasa Quran tidak pelajar-pelajar. Bahasa Al-Quran ni, penghujung-penghujung bahasa Al-Quran ni kita boleh tahu.
Yang pergi tu 2 orang ke, laki ke puan. Dengan perkataan simple je. Perkataan simple je. Ni tujuan kita kenapa dia belajar jantina dengan bilangan tajuk madani. Bahasa Inggeris pun ada tak? Bahasa Inggeris ada tapi tidak selengkap macam bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Inggeris tadi mungkin dia kata her. Okey mungkin pergi tak she ataupun she ke apa. Dia pergi ke tandas. Okey. Dari situ kita tahulah dia perempuan seorang lah. Okey. Jadi kalau bahasa Quran kita tahu belaka bilangan berapa dan juga jantina perempuan ataupun lelaki. Okey, nak kenal perempuan macam ni pertama dia di hujung dia ada tamarbutah ni. Tamarbutah macam ni dia panggil tasipu ni. Tasipu macam ni. Di hujung perkataan tu ada tasipu, maka dia adalah kata perempuan, dia panggil perempuan. Dia panggil muannas. Kalau kita punya pada tak ayah dia ingat perempuan sudah. Guna konsep perempuan. Okey. Kalau di hujung itu ada alif maqsurah. Alif maqsurah ni macam ru'ya ni. Bushra, Musa, Wadduha. Okey, semua itu dikenali sebagai kata perempuan, kalimah. Jadi ni beza Kalau bahasa Melayu, perempuan tu untuk orang perempuan ataupun jantina untuk haiwan yang betina kata tak, itu perempuan. Tapi kalimah bahasa Quran tidak. Tidak dia berbeza. Ya perempuan tu betul lah satu perempuan, tapi ada kalimah dia panggil kalimah perempuan, kalimah lelaki. Macam tu. Contohnya di hujung perkataan tu ada ni. Alif maqsurah ataupun ada alif mamdudah. Ada macam ni. Ada. Merah harap. Jannah. Jannah syurga. Syurga tu perempuan tu. Bukan syurga tu perempuan, kalimah dia tu perempuan. Okey. Boleh ingat Okey, next lagi. Okey, selain daripada tu, antara tanda-tanda perempuan ni ialah contohnya tubuh badan kita. Yang anggota 2, tangan kita. Tangan kita dia panggil kalimah perempuan. Kaki, telinga, ada dua. Lepas tu ada juga yang api neraka yang Allah guna dalam Quran, api neraka Jahannam. Walaupun nama Jahannam tapi yang tidak ada tadi, yang yang tamarbutah tak ada, alif maftuhah tak ada tadi, tapi dia nama tu neraka, naron ataupun Jahannam, maka dia adalah perempuan. Syurga perempuan juga. Ataupun alam ciptaan Allah seperti dalam Al-Quran langit, bumi, matahari. Bulan tak bulan? Bulan lelaki. Sebab apa kita tak tahulah. Tak tahulah. Tapi tak apalah. Benda ni kita boleh hafal je. Okey, kena ingatlah. Okey, lepas tu diri kita sendiri, nafs. Nafsu pun termasuk dalam perempuan juga. Tapi yang ni jangan pening ya. Yang benda ni tidak tu sangat. Dia cuma untuk domain ataupun untuk kita macam Ustaz buat cerita tadi lah. Yang pergi. Cuma dia guna gitu je. Adapun kalau kita nak ingat cara kalimah tu, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah. Jangan pening benda ni tak ada masalah. Okey, contoh yang kita belajar tadi. Di hujung dia adalah ada tamarbutah. Ada tak? Ni. Tamarbutah. Alif mamtuhah ada tak? Boleh tengoklah. Kita tengok di sini Atau perkataan tu sendiri adalah perempuan. Contohnya an-naffasat. Dia tak ada tamarbutah, tapi ini maksudnya ialah ahli sihir perempuan. Soal ahli sihir perempuan. Maka dia perempuan lah. Gitu. Okey. Tamarbutah dah. Ni yang 2 tangan tadi. Tabbat yada abi lahabin. Celakalah 2 tangan dah. Binasalah. Maka telah binasalah 2 tangan Abu Lahab. Yada 2 tangan. 2 tangan ni tak ada. Tamarbutah ke apa tadi hari masurah tak ada, tapi dia makna dia tu 2 tangan berpasangan. Maka dia adalah kalimah ni dikenali sebagai perempuan. Muannas. Okey, habis dah yang pertama tadi. Yang kedua lah. Ingat, malam ni kita nak belajar ialah tanda, jantina dan juga bilangan. Jantina dah bagi tahu dah tadi. Berarti jantina macam mana kita nak kenal jantina? Okey, salah bagi tahu. Okey, bilangan pula. Bilangan ni macam bahasa Inggeris juga. Bahasa Melayu mungkin tak nampak banyak. Kalau bahasa Inggeris, kalau satu dia panggil singular, kalau banyak dia panggil plural. Contohnya kita kata car kereta. Kalau satu car, kalau banyak 2 ataupun 3, 5 banyak dia panggil cars. Tambah S. Tambah S. Bahasa Al-Quran dia detail lagi. Dia detail lagi. Dia ada 2, ada 3. 3 lebih tu barulah plural. Kalau 2 ni ada istilah dia di sini. Nak kenal dia, nak cam dia. Dan 3 ni pun ada cara dia nak cam ikut 3. Cuma kalau bahasa Inggeris kalau kita ingat dia ada kadang dia tambah ES dah.
Yes. Tapi tak berapa banyaklah perubahan dia, bahasa Inggeris lebih mudah. Tapi bahasa Al-Quran ni agak sukar sikit. Tapi janganlah kita rasa susah. Kalau kita faham makna, tak ada masalah. Habis masalah kita. Cuma ia ni Ustaz nak ajar sikit cara dia panggil teknikal dia lah. Kaedah dia. Tapi kalau tak faham, hafal je, tak ada masalah. Okey, jadi untuk lelaki dia ada tiga. Pertama, ni dia panggil mufrad ni. Kalau bahasa Arab, kalau belajar dengan ustaz ni, ustaz lain lah. Dia akan jadi mufrad, muannas, musanna. Yang kedua musanna, yang ni jamuk dia panggil. Jamuk ni kalau jamuk sempurna dia panggil jamuk salim pula. Jamuk muzakkar salim kalau lelaki muzakkar muannas. Ni mufrad, ni pula dia panggil musanna, yang ni panggil jamuk pula. Jamuk ada dua pula, ada salim, ada taksir pula. Dia gitu pula. Tapi untuk kita ni jangan ada pening lah, kita kena bahasa Melayu je. Kita panggil satu orang, dua orang sudah. Kalau dia buka orang pun tak apa, satu syurga, dua syurga, contohnya lah. Tiga syurga, contoh. Ataupun lebih. Satu dia panggil sempurna, satu lagi dia panggil tidak sempurna. Jamuk jamuk salim sempurna. Taksir maksudnya tidak sempurna. Tidak sempurna ni maknanya dia tak ikut pattern dia. Dia agak berlainan sikit. Jadi pelajar tak perlu bimbang lah benda tu. Kita hafal je, insya-Allah. Kalau yang tengok usrah lazim, perempuan pun ada juga, sama juga. Ada panggil mufrad, seorang, satu, dua. Tapi untuk kursus kita ni, kita guna satu, dua sudah. Satu, dua, lebih. Kita buat gitu aja. Tak payah kita nak apa-apa. Mufrad, musanna, jamuk taksir, jamuk salim. Tak payah. Jamuk muzakkar salim buat lelaki kan. Jamuk muannas salim, jamuk. Jadi tak payah. Kita cara simple aja. Kita guna bahasa Melayu kita. Okey, jadi yang jamuk ni kena berhati sikit lah. Ada satu jamuk sempurna, satu lagi jamuk yang tidak sempurna. Guana pula. InsyaAllah kita tengok lepas ni ya. Jadi kita masuk dah yang terakhir ni, iaitu bilangan. Bilangan. Kita dah belajar tanda, jantina dah kenal tadi. Yang ketiga ialah bilangan. Okey, jom tengok bilangan. Okey, bilangan untuk seorang lelaki. Itu lelaki ya. Okey, kalau lelaki, contoh je ni. Mukmin, orang mukmin ya, seorang lelaki, seorang mukmin. Okey, bila dua orang, dia ada dua. Satu mukminani ataupun mukminaini. Yang ni tak bimbang lagi ni. Sebab apa guna ni, siapa guna ni tak perlu bimbang lagi. Jadi ada kaedah dia lah. Nanti belajar marfu' apa guna mansub apa majrur tak perlu. Biar ni tak apa dulu, hafal dulu. Lebih bentuk dia macam ni ni. Ni pun surah lazim tak banyak guna. Okey, mukmin dengan mukminani untuk dua orang. Ataupun dua orang ni boleh guna dua, mukminani ataupun mukminaini. Tapi beza kegunaan dia gunalah kaedah dia. Kaedah dia. Kenapa guna ni, kenapa guna ni. Tapi dua ni maksudnya dua orang beriman ya. Okey, kalau ramai dia guna mukminuna. Mukminuna ataupun mukminina. Ni beza dia lah. Dia ada penggunaan mukminuna, ada mukminina, ada kaedah dia. Kenapa dia guna ni? Tapi ni dua-dua ni lah untuk ramai. Contohnya orang-orang Islam lah. Orang Islam. Muslimuna, muslimina boleh guna lah. Satu muslimin, tak, muslimani, muslimanaini. Kalau dua orang. Kalau kita tengok sini beza dengan bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Inggeris dua ni digabung sekali lah. Kalau bahasa Melayu kita ganda je lah. Contohnya lelaki-lelaki beriman. Kita buat gitu. Contohnya lelaki-lelaki beriman yang ramai tu. Kalau atas setengah ayat dia panggil para lelaki beriman. Para tak boleh. Biasa kalau macam kerja boleh tak? Para guru. Maknanya kalau para guru tu ramai tu. Kalau guru seorang. Para guru ramai. Bahasa Melayu lebih pada gitu je. Macam bahasa Inggeris juga. Tapi bahasa Quran dia ada detail sikit ya. Seorang, dua orang dan tiga ataupun lebih. Okey, ni untuk lelaki. Okey, seterusnya ingat ada lelaki dia tambah alif nun. Mukminani ataupun mukminaini. Okey. Cam ajalah cam. Tak perlu hafal sangat insya-Allah. Kita insya-Allah bila ada kuliah lain kita akan lebih ni. Cuma untuk ni kita nak expose saja pendedahan. Okey, seterusnya yang muannas perempuan, girls. Girls dia panggil mukminatun. Okey, bila dua orang, okey, dia tambah alif dengan nun ya, tengok sini. Dia tambah alif dengan nun. Kalau yang ni ya dengan nun lah. Jadi mukminatani. Buan tasipu ni dia letak alif ya, alif nun. Jadi mukminatani ataupun mukminataini.
Okey, kalau lebih 3 ataupun lebih 4, 10, 5, 3, 400 tak kira lah. Mu'minatun. Mu'minatun. Dia tambah alif dengan ta marbutah ni asal ni. Dia tambah alif dengan ta, jadi ta maftuhah. Buka ta terbuka ni ta tutup. Okey, ni kalau ramai ni, kalau ramai bilangan dia jadi mu'minatin. Okey, mu'minatun ataupun mu'minatin. Okey, ni dari segi bilangan perempuan ni. Kena aja. Perempuan dia lebih pada tambah alif ta alif ta untuk yang ramai. Okey, yang ni dia panggil jamak muannas salim. Jamak muannas salim yang sempurna. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Ustaz pergi laju sikit lah, tapi tak apalah, dia pendek. Boleh tengok balik sebab ni ada rancangan ya. Okey, contohnya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35 sini. Okey, ni Al-Quran banyaklah kita tengok ni. Ni jamak muzakkar salim dengan jamak atau Ustaz guna bahasa Melayu yang ramai yang sempurna dengan ramai lelaki yang sempurna, ramai perempuan yang sempurna. Okey, contohnya innal muslimina wal muslimat. Muslimina, orang-orang mukmin lelaki. Muslimat, ingat tadi tambah alif dengan ta. Mana boleh tambah alif? Sebenarnya tambah alif ni. Sebab ni dia guna resam Usmani. Resam Usmani dia ada alif kecil gini. Kalau imla'i, lama tu. Quran Majid ke apa? Tak tahu. Quran Majid dia panggil lah. Dia buat mi alif gitu. Ta. Tapi kita sekarang ni guna Usmani. Usmani tulis dia memang dia buat gini. Alif kecil ni. Ni perempuan orang muslimat mereka. Orang mana muslimat? Muslimin, lelaki. Ini wanita perempuan. Muslimati maknanya perempuan-perempuan orang muslim yang ramai lah. Wal mu'minina, orang mukmin lelaki. Mu'minina tambah ya ni tadi lah. Bagi sekali bagi bawah mukmin. Wal mu'minati tambah alif dengan ta untuk perempuan. Kalau surah ni boleh tengok banyak lah. Wal qanitina wal qanita wal qanitati was sadiqina was sadiqati. Tambah alif ta. Yang perempuan ni tambah alif ta ni untuk ramai ramai yang sempurna. Yang sempurna. Jamak salim jamak muannas salim. Okey. Was-sabirina, sabirina ni lelaki lah yang sempurna. Was-sabirati tambah alif ta ni perempuan yang sempurna, ramai. Wal khashi'ina lelaki yang khusyuk, khashi'in yang khusyuk. Ramailah lelaki yang sempurna. Kita tengoklah sini banyaklah Ustaz. Bacalah ni. Boleh tengok dalam surah Al-Ahzab nanti boleh cek balik dalam video ni. Ini dalam ayat ni memang boleh kita kuasai lah. Kuasai ramai yang sempurna. Ramai lelaki yang sempurna, ramai perempuan yang sempurna. Ataupun jamak muzakkar salim ataupun jamak muannas salim. Ni dalam bahasa ni lah. Jamak ramai yang sempurna dengan jamak ramai yang tak sempurna. Kaedah. Sempurna ni maksudnya dia ikut kaedah. Comel macam ni. Muslimina. Kalau perempuan tambah alif dengan ta. Lelaki tambah ya dengan nun. Untuk ramai untuk ramai. Ni bukan untuk dua ataupun untuk seorang ni, untuk ramai. Ramai 3 ataupun lebih. Okey, next kita tengok lagi. Ada lagi dah surah lain Ad-Dallin. Surah apa ni? Surah Al-Fatihah lah. Wal-Dallin. Dan bukan orang-orang yang dallin, orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Kena terjemah, bila terjemah kena ramai. Orang-orang yang kata orang yang sesat. Kalau orang yang sesat ni mungkin seorang. Jadi kita terjemah sama lagi kena bagi tahu orang-orang yang sesat. Contoh dia lah. Abiduna, penyembah-penyembah lah. Surah Al-Kafir. Al-kafiruna. Orang-orang yang ingkar. Jangan terjemah orang yang ingkar. Orang yang ingkar seorang dia. Kalau jadi sebab dia adalah jamak Ini adalah ramai yang sempurna. Waw nun tadi. Maka dia adalah orang-orang yang ingkar. Ingkar di sini dari segi akidah lah. Kafir lah. Okey, al-alamina. Okey. Ini sempurna juga. Dah, ada yanum. Okey, ini alam-alam ataupun diterjemah dengan sekalian alam. Mana banyak banyak. Okey, next kita pergi lagi. Okey, yang ni tak sempurna pula. Kalau tadi sempurna, salim lah. Ni taksir. Taksir ni ramai yang tidak sempurna. Tak sempurna maksudnya dia ikut kaedah. Sepatutnya macam kitabani. Patut kitabuni lah. Kitabuni. Ada tanda gitu.
iaitu kutubun. Guana dia lari pada kaedah. Jadi dia panggil tidak sempurna. Jamak apa tu cikgu ustaz dia kata jamak qasid. Jamak qasid. Ni taksir kan, jamak taksir. Jamak mana taksir ni maknanya qasid. Qasid ni maknanya ikut dah. Ikut dah. Tak guna kaedah. Tak apalah, itu dalam bahasa Arab. Kita guna ramai yang tidak sempurna. Tidak sempurna maknanya kita ikut kaedah. Kita hafal je lah. Okey. Lagi. Ni tak sempurna juga. An-Nas. Surah An-Nas lah. Surah An-Nas maksudnya manusia. Ramai. Satu dia panggil insan. Bila jamak sepatutnya insanun. Patut gitulah. Tapi dia tak ikut kaedah. An-Nas. Jadi dia lagi. Al-jinnati. Jin. Jin. Patutnya jinuna. Patut gitulah. Tapi dia lagi pada kaedah. Jin. Ni manusia. Ni jamak tasir, dia lagi pada kaedah. Okey, tak apalah. Okey, kita balik seterusnya surah Al-Masad. Okey, ni antara kalimah yang kita kata jantina ni, macam kita orang kaji baliklah yang jantina tadi ya. Yang jantina maksudnya ialah kalimah itu ialah perempuan. Kalimah perempuan. Sebab apa dalam bahasa Al-Quran penting kalimah perempuan ni? Sebab dia nak merujuk. Macam Ustaz cerita tadi lah. Saya, mak, abang, kakak. Pergi ke Kuala Lumpur, tiba-tiba sampai di end up nak pergi ke tandas. Mereka berdua tu dalam bahasa Quran dia ada istilah dia. Mereka berdua perempuan. Okey, kita boleh kenal dia. Untuk merujuk kepada perempuan tadi. Ataupun dia seorang lah. Kalau perempuan biasa apa dia guna? Ha lah. Dia. Ataupun ki kau lah untuk perempuan. Kalau lelaki ka. Jadi benda gitu. Benda tu lah di dalam bahasa Quran dia ada. Dalam bahasa Melayu dia umum sangat. Okey, ada kalimah-kalimah lain yang perempuan, contohnya macam ni lah. Yada, surah Tabatiyah ni. Yada, dua tangan. Maka dia adalah kalimah perempuan. Naron, neraka tadi. Zat. Zat pun perempuan juga. Tapi zat ni dia mengandungi, dia ada isim ya. Kita belajar ni kata nama ni. Jangan bertukar dengan kata perbuatan macam tabat. Tabat ni kata perbuatan tak belajar lagi. Sabar ni kata perbuatan. Ni kita belajar insya-Allah minggu depan tak sabar ustaz nak mengajar kamu semua sebenarnya. Okey, ni amra'atuhu wa amra'atuhu dan isterinya. Tengok isterinya, isteri perempuan sebab dia perempuan memang dia perempuan lah isteri. Jadi dia guna ada kira perempuan. Walaupun dia tidak ada ta marbutah apa semualah. Isterinya. Nya ni untuk lelaki hu ni. Okey. Ataupun hammalata. Ni tak ada masalah lah sebab kalimah tu di hujung dia ta marbutah. Ta marbutah ni kita tahu dia adalah jantina perempuan. Ini maksud pembawa. Hammalata perempuan. Ni tak ada masalah. Ni pun tak ada masalah. Yang ni kena hafal je ni. Ni kebar ni. Kebar. Kata nama, sebab dia ganti nama diri kan. Nya untuk perempuan. Kalau lelaki hu. Yang ni kebar, dia tak berubah. Yang ni kita boleh hafal je lah. Okey, ni masih lagi contoh jantina perempuan. Okey, kita tengok surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni kita nak rekah saja malam sebab kuliah kita memang rekah je. Jadi kalau nak detail, buka channel ustaz dalam YouTube, dalam tajuk dalam channel ustaz tu cari surah Al-Masad. Maka ada semualah perkataan ni. Untuk malam ni kita hafal saja hafal. Dan minggu lepas kalau ingat ustaz suruh hafal dah 3 ku dengan surah Al-Fatihah. Pastikan kena ingatlah apa secara detail. Ku tu apa dia apa semua lah. Ada pelajar tu dia minta dengan ustaz tak bagi. Tengok video ustaz sendiri. Tengok video dan catat. Catat sendiri. Kita belajar ni kena ada, kadang-kadang kita kena menulis lah. Tak boleh mendengar saja. Sekarang ni input dia ustaz ke depan je, ustaz bagi je. Pendengar pun dia kena juga. Dengar video tu baru ada buku satu tulis. Ataupun Quran rasa catat lah. Ada buku tulis apa makna ni semua. Kena ada. Barulah kita menguasai. Bergerak belaka. Tangan, mata, telinga, semua bergerak. InsyaAllah Allah akan mempermudahkan kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Bagi orang nak. Dan kita termasuk orang yang nak belajar untuk Quran. Jadi tabat sini kita tak belajar lagi. Inilah kata perbuatan insya-Allah minggu depan. Yada di kedua tangan, Abi Lahab Abu Lahab lah. Wa dan tab. Tab ni ialah kata nama dia bukan kata perbuatan ni. Tengok macam kata perbuatan bentuk dia tapi dia ialah kata nama. Kebinasaan yang dahsyat.
Okey, kata nama ni juga dia macam sifat kan. Ustaz bagi tahu sifat macam keadaan. Binasa tu dahsyat, sungguh dahsyat. Kedua-dua sekali. Tangan dia bukan sekali dua dia sendiri. Sampai semua Abu Lahab ni. Tab kebinasaan yang dahsyat. Maka dia termasuk dalam kata nama. Okey, ma ni ialah tidak Tidak. Boleh bertukar ni. Ma ni dengan ni boleh bertukar. Ma ni tidak, ni ma juga. Ni apa yang. Ni ialah haraf ataupun kata partikel. Ini ialah kata nama ma. Ni pun walaupun kata nama dia tidak berubah. Dia paling kebar dia. Kata nama kebar ni. Okey. Agna kita tak belajar lagi, dia kata perbuatan. An, yang ni dah masuk kata partikel. Ni dalam kuliah 1 ada dah ni. Kuliah 1 ada sini. Ma ada, an ada. Ni dah kuliah 1. Iaitu penguasaan kata fungsi. Kata fungsi ni memang penting sebab dia kebar. Jadi mudah kita nak ingat. Kita hafal yang kebar dulu. Dan dia memang popular dalam Al-Quran. Memang banyak. Jumpa belaka. Jumpa. Okey, mal. Mal ni maksudnya harta. Ni alif dan ni mal. Orang Melayu panggil Baitul Mal. Sebab apa panggil Baitul Mal? Sebab tempat simpan harta. Orang putih panggil mall. Mall tempat shopping lah. Tempat shopping Orang putih panggil mall. Tak tahu Allah Alam. Orang putih ambil bahasa Arab, bahasa Quran. Mungkin dah juga. Ni alif lam, mall. Mal maksudnya harta. Hartanya wa dan ma apa yang kasaba. Kasaba kita tak belajar lagi, ni kata perbuatan. Okey, ni sa ni kelak akan datang. Yasla kita tak belajar lagi. Yang warna hijau ni tak belajar lagi ni, kata perbuatan minggu depan insya-Allah. Naron, neraka, zat, ni perkataan Melayu zat ni. Zat yang mengandungi maksudnya. Neraka yang mengandungi, lahabin, api yang menjulang. Ni keadaan neraka di mana inilah ayat mengesahkan. Telah mengesahkan bahawa Abu Lahab ni walaupun tak mati lagi dia akan masuk neraka. Sedangkan pada masa tu Abu Lahab ni hidup lama lagi, dalam 11 tahun lagi hidup. Kemungkinan dia akan masuk Islam, kemungkinan berlaku. Tapi Allah gazet dah sini dalam Quran memang dia tak akan masuk neraka. Ni mukjizat Rasulullah ni. Bukan dia saja, bini dia pun sama juga. Tak masuk neraka dua-dua cerita dalam surah ni. Okey, seterusnya wa mar'atuhu dan wa ni dan. Mar'atuhu ni ialah isterinya, hu ilahnya. Nya tengok sini Ustaz buat L ni lelaki lah. Lelaki ni isterinya, takkan isteri orang perempuan dah. Isteri lelaki. Isterinya, nya ni lelaki, isteri Abu Lahab lah. Hammalata jadi pembawa al-hatab, kayu api neraka. Maknanya Allah cerita Abu Lahab ni seksanya dia kena daripada narun zat al-lahab tadi satu, neraka yang mempunyai api yang menjulang. Yang kedua pula neraka tu api dah. Tapi ada lagi api yang panas lagi. Lepas tu isteri dia pula tak duduk diam. Dia bakar suami. Allah Akbar dalam neraka. Fir'aun ada juga cerita Fir'aun. Tapi Fir'aun apa tak cerita detail je ni. Dah. Orang sebut nama tu. Fir'aun tu gelaran nama sebenar tak tahu nama apa. Tapi Abu Lahab ni nama dia betul. Allah masuk dalam Quran. Allah. Fi jidha. Okey, fi di tengkuknya jidha. Di tengkuknya hablum. Hablum ialah tali Min dari masadah. Masadah ialah yang dipintal. Maknanya di neraka ni Allah akan pintal tali tu daripada api neraka lah. Dia pintal, letak gantung di tekuk isteri dia. Isteri dia bawa kayu api pergi bakar suami dia. Allah. Jahat begitu marah. Kenapa dahsyat sangat ni? Dahsyatlah sebab mereka buat kepada Rasulullah dulu. Mereka suami isteri ni buat kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tu anak saudara mereka. Dia buat Rasulullah ni macam, yalah, lebih pada haiwan lah kita kata. Dah sekali nak bunuh Rasulullah. Padahal Rasulullah tak buat apa pun ke dia. Tak buat apa pada dia. Tapi sakit hati mereka dua-dua kepada Rasulullah. Padahal Allah bagi azab dia dan neraka keadaan macam ni. Okey, seterusnya kita buka lagi. Okey, surah Al-Kafirun pun kita boleh tengok. Surah Al-Kafirun nak tengok apa ni? Okey, surah Al-Kafirun ni kita akan tengok yang kita belajar tadi lah, tanda. Satu tanda. Boleh tengoklah tanda. Contohnya, ni alif lam. Ini adalah isim, kata nama. Ada alif lam kan? Okey. Dan di hujung dia ada waw nun. Kafirun. Ada waw nun kan? Kita belajar tadi. Maka dia adalah apa dia? Ramai yang sempurna. Ramai lelaki sempurna. Maknanya digunakan untuk lelaki dan ramai. Yang sempurna sebab apa? Dia ada waw nun. Ikut kaedah. Jadi bila kita terjemah, kita kena buat orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang kafir. Sebab ramai kan? Jangan buat orang yang ingkar saja. Orang yang kafir saja. Okey. Yang kita belajar tadi. Apa lagi yang kita belajar tadi? Antum belajar dah ni. Dah. Antum wa pun belajar dah. Ni apa belakang dah.
Wa ni dan la tidak antum, kamu semua. Ha, kamu semua ni maknanya duduk depan kita, antum duduk depan kita dan ramai. Tiga lebih daripada tiga lah, tiga dan ke atas. Abidu, abidu. Ni wawu ni di hujung, penyembah. Penyembah. Ma'bud. Ma ni tidak. Tidak aku sembah. Maknanya kamu semua ni tidak menjadi penyembah seperti yang aku sembah. Maknanya aku ni sembah Allah. Kamu tidak menjadikan Allah itu sebagai Tuhan kamu. Ada kamu surah Al-Kafirin, boleh tengoklah. Okey. Okey, ni masuk sini boleh tengoklah secara detail nanti. Boleh tengok dalam video Ustaz macam Ustaz cerita tadi lah. Okey, masuk dia. Kul, engkau katakan. Yang ni tak belajar lagi kata perbuatan. Ya ayuhan. Ya ayuhan ni masuk dalam haraf. Kata fungsi. Kata partikel. Wahai. Ini orang-orang kafir. Al-kafirun. La, tidak. Boleh tak baca lagi. Ini kata perbuatan. Kemudian. Okay, ma apa yang? Ma ni. Wa dan la tidak antum. Tak boleh. Kamu semua. Depan kita ni. Dia panggil antum. Depan kita dia panggil ka. Kalau bercantum. Macam Ustaz cerita minggu lepas lah. Ustaz terima WhatsApp. Ramai dia dalam WhatsApp. Dia bagi doa contohnya lah. Dia bagi doa. Orang tu bukan ada dalam grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni dia panggil kata nama diri kedua. Jadi bila orang yang tidak ada dalam grup WhatsApp, dia panggil orang kata nama diri yang ketiga sebab dia tidak dalam WhatsApp. Maka bila kita nak minta doa, kita tak panggil Allah yashfika. Allah yashfi. Lah kalau dia lelaki. Sebab dia dalam grup WhatsApp kita. Jadi kata ganti nama diri yang kedua ialah hak duduk member dalam grup dalam WhatsApp kita tu, grup WhatsApp. Orang yang tidak dalam grup WhatsApp kita, dia panggil ganti nama diri yang ketiga. Kena guna lah. Lepas ni guna ha. Gitu. Jadi benda-benda gitu pelajar kena boleh guna lah. Boleh guna untuk kuatkan ingatan kita tentang pertukaran domain ni. Domain ni penting, terutama baca doa. Kalau tak bertukar lelaki puang habis semua lah. Okey, contohnya ni kita hafal lagi ana. Ni ada ana ni. Aku ni. Ana lah, aku. Ni ada dalam domain ni. Boleh ngapa? Surah Al-Kafirun ada. Bermakna dia ana ni ada dalam surah lazim okey. Antum dah hafal tadi. Kum ni assalamualaikum. Kum ni maksudnya kamu semua, ramailah. Okey, kum, kamu semua ramai. Dia mesti depan kita. Kita tak boleh bagi salam pada orang yang tak ada pada kita. Contohnya aku nak bagi salam kepada siapa dia? Kepada Tok Imam contohnya. Assalamualaikum Tok Imam. Tok Imam depan kita mana boleh? Tak boleh guna bagi salam. Yang ni yang depan kita. Assalamualaikum ada depan kita. Atau berada dalam grup kita sekarang ni. Berada dalam grup kita boleh lah. Okey, dinukum agama mereka semua. Dan dia din bagiku agamaku. Ni beza lah. Musyrikin Mekah dia nak buat satu toleransi. Pada tahun ni kita pakat sembah Tuhan Muhammad lah ke Allah. Kemudian tahun depan Muhammad sembah berhala kita. Dia nak buat gitu, nak ajak Nabi Muhammad begitu. Maka Allah jawab surah Al-Kafirun kamu agama kamu, aku agama aku. Ini bukan kata kita tak boleh berdakwah, kita berdakwah. Ini bila mereka ajak buat gitu. Kita faham konsep lah keadaan dia. Okey, seterusnya ni surah An-Nasr. Surah An-Nasr boleh tengok juga dalam video Ustaz dalam surah An-Nasr. Ini menarik surah ni. Boleh tengok perkataan-perkataan yang terdapat dalam surah An-Nasr. InsyaAllah yang ni kita akan tengok permainan game lepas ni lah. Ustaz akan tunjuk kita boleh tengok. Jadi kamu ni boleh tengok permainan game. Okay, Ustaz tunjuk sikit. Ini Ustaz kena mati dulu kalau dia punya ni. Bukan dia punya ni. Stop presenting. Nanti kamu respon nampak tak YouTube yang Ustaz tayang ni? Sudah respon sekarang, nampak tak YouTube? Ada Ustaz buka YouTube, nampak tak? Tak nampak. Tak nampak kejap
Nampak tak? Nampak. Nampak okey. Dah. Jadi pastikan kamu tarik je lah. Tarik sini Ustaz Fendi, USTAZ, Ustaz Fendi, MTT ya. MTT tarik. Dah pastikan Ustaz percaya ramai dah yang subscribe tu. Yang subscribe jangan remove pula. Subscribe. Okey, muka keluar yang ni lah. Keluar yang ni kamu tengok. Bila kamu tu, kamu akan nampak. Sendu sikit kamu akan tengok wajah Ustaz yang handsome ni. Tekan je lah. Okey, bila tekan keluar yang tadi Jadi sini kamu tekan video. Dalam video ni banyak kamu tengok video. Ustaz dah siap habis dah surah Ad-Duha apa semua. Yalah PKP punya pasal. Siap semua. Ustaz gunakan masa Ustaz cuti ni buat benda ni je. Contohnya surah An-Nas tadi tak? Ataupun surah Al-Masad kita bincang tadi. Ataupun surah Al-Kafirun kita bincang tadi. Kamu carilah surah Al-Kafirun. Ataupun surah-surah lain lah yang kamu nak belajar. Tak ada masalah. Okey, yang ni kuliah Ustaz yang 1.0 dulu. Kalau siapa yang ketinggalan boleh tengok balik. 1.0 tengok balik. Yang 2.0 pun dah ada dah dekat mana 2.0. Ni 2.0. InsyaAllah pada 3.0 pula. Okey, kita tengok surah An-Nasr atau surah Al-Masad dulu ya. Jadi kamu boleh tengok detail surah Al-Masad ni. Tengok detail. Video ada dah sini. Kamu boleh tengok. Yang ni Ustaz tak nak tunjuk pada kamu. Yang Ustaz nak tunjuk ialah permainan game ni. Dalam ruang komen ni, tengok bagus ni. Ustaz Makrudin Nawi ni. Dia masuk komen. Okey, bagus dia. Anak dia lah tu kot. Okey, kalau kamu tengok sini, permainan dekat komen ni, yang Ustaz nak tunjuk pada kamu ialah ada game. Ni, game ni. Kamu tengok flashcard game surah Al-Masad. Kamu guna kemudahan ni untuk jawab soalan ni bagi kamu menghafal perkataan dalam surah Al-Masad. Tekan dia. Tekan dia. Okey, bila kamu tekan dia ada dua permainan game. Satu game untuk perkataan macam ni, yang ni lebih detail. Yang ni kamu kena pandang mengeja. Contohnya Al-Masad tadi tak? Tabat. Kamu kena tahu tabata. Aku tahu semua. Baru boleh main permainan game ni. Ini lebih kepada kalau bahasa Inggeris dia panggil spelling. Ni spelling, ejaan. Writing spelling. Ni lebih kepada kamu ingat perkataan secara macam tadi je, mudah je. Kau tumpu pada ni dulu. Play tu punya ni. Kamu pun main tekan play now. Okey. Ni semua surah ada bukan surah Al-Masad saja, semua surah ada. Sampai Ad-Duha lah. Sampai Ustaz buat sampai Az-Zalzalah. Yang lain belum sempat lagi. Okey, bila demikian kamu tengok perkataan-perkataan yang terdapat dalam surah Al-Masad. Contohnya an. Apa maksud an? Siapa yang ada boleh buka mikrofon, boleh kita jawab sama-sama. An apa dia? Hablun, apa maksud hablun? Tak tahu juga. Ma ada dua maksud lah. Tidak ataupun apa yang. Ingat. Match. Boleh 100. Zat. Tadi Ustaz bagi dah bahasa Melayu Zat kata. Ustaz kata zat. Zat macam bahasa Melayu. Yang mengandungi zat. Okey, zat. Aghna. Aghna tak apalah, tak belajar lagi. Ini kata perbuatan. Wa tak kalah, tak tahu dah. Wa dan kamu belajar lah. Tabat ni tak apa tak belajar lagi sebab kata perbuatan. Yada tadi belajar tadi, yada tadi. Apa maksud yada? Tabat yada abi lahab. Dua tangan lah. Dua tangan. Yada. Jawablah jawab. Jawab agak lain-lain tu. Okey, boleh. Contohnya dah fi lah. Fi dia belajar dah fi. Fi maksudnya ialah di lah. Di. Okey, contoh yang lain lah. Kamu carilah. Naron, takkan tak tahu naron. Naron, api neraka lah. Okey. Yang lain tu tak apalah, tak ingat lagi. Nanti kamu hafal lah. Tengkuknya, jidiha. Ni jia je. Nya untuk perempuan. Tengkuknya untuk perempuan ni. Okey. Apa lagi? An ni ialah dari ya. Tentang pun boleh, dari pun boleh. Tabat maksudnya ia telah binasa lah. Tabat. Yang ni kita akan belajar kemudian, kata perbuatan minggu depan insya-Allah. Hablum, apa maksud hablum? Hablum mimmas apa tu? Puji dia hablum mimmas tali. Hablum tali. Kasaba. Yang ni tak belajar lagi. Inilah kata perbuatan kata perbuatan. Dia telah usahakan insya-Allah. Tapi tak apalah. Minggu depan kita akan belajar. Aghna.
Ni pun kata perbuatan juga. Ia tidak. Kalau ma aghna, ia tidak berguna. Kalau aghna saja, ia telah berguna. Ni yasla. Yasla. Sayasla naran dhata lahab. Saya kelak dia akan masuk neraka. Naran dhata lahab yang mengandungi api yang menjulang. Yasla ni maksudnya dia masuk. Masad. Masad ini nama surah kita ni, Masad. Yang dipintal. Hammalatan, pembawa. Ni jantina perempuan ni. Pembawa. Okey. Berapa dapat markah? 6,553. Tekan okey. Tengok siapa paling tinggi sekali. Ustaz lagi tinggi. Lepas ni kamu kena potong kena potong. Ustaz buat dengan laju. Kamu laju lagi kalau main game ni. Boleh main. Tapi tak apalah. Bagi yang pengunjung-pengunjung tak biasa tu, mula-mula kamu biar ingat dulu. Ingat perkataan. Dan lama bila kamu nak cepat, barulah guna point pula. Score. Supaya kamu cepat lagi ingatan kamu. Sebab kita nak solat ni. Bila nak solat, imam baca laju. Imam baca laju, kalau kamu lambat-lambat, kamu tak boleh menghayati makna yang imam baca. Dia kena laju. Sebab tu Ustaz kata step dia, step yang bawah-bawah ni bolehlah main game ke, kamu boleh tadabbur, tengok dalam Quran boleh. Tapi dalam solat, lajulah. Kamu tak boleh nak mari mendatangkan perkataan tu dalam solat, sehingga kamu terlepas pula surah ayat yang lain pula. Rugilah. Ataupun lambat pada imam pula jadi. Tak boleh gitu. Dalam solat dia mesti laju. Sebab dia dalam solat ni dia main fit fit. Masa yang sangat berdisiplin dalam solat. Sebab tu kita dalam solat ni dah diajar disiplin. Nak pergi solat tu 10 minit nak masuk waktu solat tu kena prepare. Kalau tu imam lagi lah. Baca ayat tu kena ulang 7 kali gitu. Baru boleh masuk solat dalam sembahyang. Dalam bacaan dalam sembahyang. Kalau baca ayat yang kita kata yang kurang ni lah. Kalau ayat lazim tu mungkin dah itu dah. Okey. Jadi dalam solat tu memang fit masa dia. Kalau dah boleh masuk dalam solat, alhamdulillah lah. Okey, jadi kamu perkara-perkara ni kamu tengoklah. Boleh buat rasa tak ada masalah insya-Allah. Cari dalam surah-surah lain lagi. Banyak lagi dah ada sini. Ini contoh surah Al-Masad. Dan kamu boleh teroka. Dan video ustaz semua ni kira macam permata ni, macam perpustakaan. Ustaz yang terbaru surah Al-Asr. Masuk comel-comel dia buat ni. Ni ada. Kamu cari. Ni macam movie dah cerita lah. Inilah movie Islam. Bukan cerita-cerita kartun. Cerita kartun belum makan roh tu kalau. Tak, kalau tengok lama lah. Okey, jadi boleh pahala ni. Tengok cerita-cerita boleh pahala berlaku. Banyak movie ada sini tak? Tengok. Amanah Rasul pun ada. Kuliah ni surah Al-Baqarah pendek yang jadi surah lazim lah. Yang biasa kita buat amalan wirid kemungkinan. Okey, boleh tengok semua. Yang ni kalau kamu nak menguasai kata nama secara detail. Kata nama. Macam kuliah 1.0 lebih pada ni. Tengok video ni berulang kali buat apa. Lepas tu jawab. Dalam ni ada permainan juga. Ada game juga dalam permainan. Dalam kuliah ni. Jadi buka ni tengoklah berapa kali pun tak apa. Jangan bimbang view ni naik. Tengok banyak kali kamu akan faham. Bila kamu faham, insya-Allah kamu boleh praktik terus dalam Quran. Permainan tu dia sangat membantu kamu untuk hafal dengan cara lebih laju lagi. Nanti boleh praktik dalam solat sunat kamu. Solat fardu payah sebab imam baca laju. Solat sunat kita baca berapa lama pun tak apa. Okey ni. Kemudian isim pula, kata lama pula. Sebab minggu depan kita nak masuk kata perbuatan lah. Kalau tak boleh kuasai dua ni, nanti masuk kata perbuatan kalut pula jadi. Jadi tengoklah video ni berulang kali tak ada masalah. Supaya kita lebih ingat setiap patah perkataan insya-Allah. Okey, yang ni lebih kepada tadabbur lah. Tadabbur ni campur dengan tafsir, tadabbur. Ini cara detail lah, cara detail. Video ni lama juga pasal ni. Ni cara detail surah. Kita tengoklah. Tapi yang tadabbur ni tak banyak ustaz buat. Kita lebih fokus kepada hafalan perkataan kalimah. Maksud kalimah tu ya. Boleh tengok. Okey, kita kembali kepada kuliah kita. Ni ustaz tunjuk cara game apa semua. Nanti kamu tengoklah. YouTube semua. Okey, kita kembali kepada kuliah kita ni. Okey, ustaz balik semula. Kalau ada nak tanya soalan boleh tanya direct je. Tak ada masalah. InsyaAllah yang ada ustaz boleh tahu, ustaz bagi tahu. Kalau ustaz tak tahu, ustaz akan cari soalan jawapan.
Okey, kita masuk balik ke kuliah kita. Kita ada 14 minit lagi. Okey. Okey, ni mana-mana tadi dalam surah An-Nasr Dalam surah An-Nasr, idza maksudnya apabila. Apabila ni patutnya kena Nasrullah. Nasru maksudnya pertolongan. Kita ambil perkataan yang kita biasa guna, iaitu kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ansar ditambah alif dia, alif tu ra, Ansar. Ansar tu maknanya penolong. Kalau Nasru pertolongan Allah. Okey. Pembukaan ni ialah peristiwa pembukaan Kota Mekah lah. Fathu. Surah Al-Fatihah pembukaan. Kita boleh guna istilah-istilah gitu. Sebab tu dalam kuliah yang pertama saya ada ajar kata dasar. Kata dasar tu dia sangat membantu kita. Dasar apa yang kita tengok sini? Huruf fa, huruf ta, huruf ha. Fatihah. Fatihah pembukaan. Ni pun sama juga. Fatihah pembukaan. Tengok. Sebab tu kata dasar ni sangat penting. Bagi kita mengingati dia. Kalau kamu rasa susah, kamu hafal saja, tak ada masalah dah. Tapi bila lama-lama kamu dah menguasai kata dasar, dia jadi mudah nak ingat. Macam yang ni ya yadkhulu. Biasa kita guna dakhala. Dakhala ialah masuk lah. Yadkhulu, mereka telah masuk. Mereka masuk. Kamu kalau katalah mereka masuk. Ini fi'il mudhari'. InsyaAllah kita akan belajar minggu depan. Kata perbuatan ni kata perbuatan. Fi kata partikel dah belajar dah. Fi ke dalam dini agama Allah afwajan, secara beramai-ramai, secara berbondong-bondong. Bila berlaku pembukaan Kota Mekah, maka engkau telah melihat. Ini fi'il madhi kata perbuatan lepas. Ra'aita, kita akan belajar minggu depan. An-nas, ingat An-nas. An-nas ialah ramai lelaki yang sempurna. Ramai lelaki. Kata ramai sebab dia manusia. Bukan manusia ramai maknanya. Dan dia adalah perkataan kalimah lelaki bukan perempuan, lelaki. Dan dia sempurna, dia tidak sempurna, maaf. Dia panggil jamak taksir. Dia tidak sempurna. Dia tak ikut macam waw nun, ya nun yang kita bincang. Yang itu sempurna, yang tak sempurna. Nama tak perlu ingat. Nama tak perlu ingat. Kalau kamu ingat, itu adalah satu advantage lah. Bagus. Tapi kalau ni kamu ingat ada Anas ialah manusia. Dengan Anas ini ialah manusia saja. Salah dari segi bilangan. Sebab malam ni kita belajar bilangan. Bilangan ni maknanya ramai. Ramai manusia yang masuk. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai. Afwajan. Inilah isim, kata nama lah. Sebab di hujung dia adalah tanwin. Bila nama macam sifat dia tu. Ramai secara yang masuk agama Allah secara beramai-ramai. Maknanya keadaan. Keadaan ialah kata nama. Fa maka sabih ialah bertasbih lah. Ini kita akan belajar minggu depan. InsyaAllah 2-3 minggu lagi. Ini kata perbuatan suruhan. Allah menyuruh. Sabih. Bertasbih dah. Bi ni dengan. Yang ni hamdi. Alhamdulillah. Hamidah. Ini kata dasar dia. Hamidan. Pujian. Rabbika. Tuhan engkau. Wow dan. Istighfar. Istighfar bahasa Melayu lah. Memohon ampun kepadanya. Nya. Ini lelaki kepada Allah lah. Bukan Allah lelaki. Kalimah Allah tu adalah lelaki. Beza jauh tu. Kalimah Allah lelaki, Allah tak ada jantina. Allah jadi betina macam mana dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Innahu sesungguhnya kana tawwaba. Dia telah menjadi maha penerima taubat. Allah tu dia maha penerima taubat. Tawwaba, maha penerima taubat. Menerima taubat daripada siapa? Daripada hamba dia. Sesungguhnya Allah guna taukid. Taukid dia belajar dalam kata fungsi taukid, penegasan. Okey, ni surah Al-As. Okey, Al-As ni ada juga. Okey, kita menghampiri ni untuk ni. Tengok ni sikit. Okey, ni surah Al-As Suratul As. Awal ni walainah demi sumpah. Demi masa wal asri. Di sini ada perkataan jantina perempuan. As-salihat, ingat tadi. Ada alif dengan ta lah.
Bila ada alif mata dia adalah jamak ataupun dipanggil ramai perempuan yang sempurna. Ramai perempuan yang sempurna. Sempurna itu ialah salim lah. Jamak muannas salim. Ramai. Tapi ramai ni lebih pada tiga. Tiga, empat ataupun ramai lebih pada itu. Apa dia? Amalan wa amilu. Kecuali orang semua manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang mereka telah beriman, mereka telah beramal. Beramal apa? Ni banyak ni amalan yang soleh, kebajikan. Amalan yang baik-baik, yang soleh, yang kebajikan. Bukan satu je, bukan dua, lebih lagi. Sebab tu dia guna solihat alif ta ni. Okey. Seterusnya ni kita buat sikit ya. Jadi lepas ni insya-Allah ni kita dah penghabisan ni. Jadi ustaz nak buat penilaian lah. Bagi pengunjung yang ingin mendalami lagi, dia boleh hantar kepada ustaz melalui nombor telefon, nak tahu dia faham ke tidak. Boleh ambil perkataan mana-mana. Contohnya kita buat tadi ni, alhamdulillah. Alhamdulillah jenis kata dia adalah kata nama biasa. Apa maksud kata nama biasa? Maknanya dia tidak kebal, status tidak kebal. Maknanya dia boleh bertukar. Alhamdi boleh. Alhamdulillah boleh bertukar. Ataupun buang alif lam boleh. Maknanya dia tidak kebal, dia boleh berubah bentuk boleh. Tapi ada kaedah juga. Muhammad min Hamidah. Muhammad. Perkataan dasar dia Hamidah. Perkataan dasar dia Hamidah. Dia boleh jadi Mahmud. Mahmud boleh. Muhammad boleh. Jadi dia boleh bertukar. Ini panggil tidak kebal perkataan ni. Jadi adalah perkataan ni, kita belajar malam ni. Jantina ni adalah lelaki. Bilangan dia satu. Satu. Dan maksud dia ialah segala puji. Okay, ada 5 perkara yang ustaz nak kepada semua pengunjung, dia dapat menguasai 5 perkara ni. Contoh lagi, perkataan yang kita jumpa pada malam ni ialah hammalata. Hammalata maksudnya ialah jenis kata hammalata ni ialah kata nama biasa. Sebab apa? Sebab dia boleh berubah. Status dia tidak kebal. Kata nama biasa. Ada yang kata nama tidak biasa? Kita tengok lepas ni. Status dia tidak kebal. Sebab apa tidak kebal? Dia boleh berubah. Macam tak dia. Boleh tambah alif lam kat depan. Tapi perkataan asal dia adalah hamil lam. Alif dengan ta ni tambah ni. Sebab tu dia ada kata dasar dia. Jantina dia perempuan. Macam ni kita tengok ni. Ta marbutah di hujung ni. Bilangan dia satu. Maksud sebenarnya adalah pembawa. Hammalatal hatab. Pembawa apa? Pembawa kayu api jadi. Seorang masak dia. Jadi dia adalah jantina perempuan. Beza. Ni lelaki dah. Perbezaan kamu tahu dah. Belajar dah tadi. Seterusnya lagi 2 perkataan yang kita tengok pada malam ni ialah yadah. Yadah ni kata nama biasa juga. Sebab kata nama biasa? Sebab dia boleh berubah. Dia kebal ke tidak kebal? Tidak kebal. Dia boleh berubah. Kenapa dia perempuan? Tadi ustaz bagi tahu dah. Kalau anggota badan yang menyebabkan dia ada pasangan, tangan, kaki, maka dia kira jantina perempuan. Bilangan dia berapa? 2. 2. Ni beza sikit lah. Apa tu muannas? Muannas perempuan lah. Mustanna 2. Kita belajar mudah je. Kita buat bilangan 2. Tak payah ingat lah mustanna apa. Mufrad 1 tak perlu. Jangan pening kepada. Ingat kita je 2. Bilangan dia 2. Maksudlah kedua-dua tangan. Seterusnya ada jinnah. Ini surah apa? Surah minal jinnati wan nas. Surah An-Nas. Surah manusia lah. Jadi surah ni datang daripada manusia dan kumpulan jin-jin dan juga manusia-manusia. Jadi jin ni maksud dia jin lah. Jin nunung kata dasar dia jin. Ini ditambah tamar butah ni. Ini menunjukkan bahawa dia tidak kebal. Kataan lelaki dah ada ni. Kita tengok kata dasar dia yang asal jin. Maksudnya dia ramai yang tidak sempurna. Maksud ni ialah jamak taksir. Jamak taksir maknanya tidak sempurna. Qasir. Dia tak guna waw nun. Tak jadi jinun. Tak jadi dia jadi jinnah. Sebab dia jamak yang tidak sempurna. Maksud dia jin-jin. Lagi-lagi alladzina. Alladzina kata nama ni. Dia bukan biasa, dia mewakili. Kata nama mewakili. Bila kata mewakili ingat lagi tak? Kata nama ganti nama diri, mewakili. Apa lagi? Isyarat lah. Ini itu. Itu tak berubah. Sebab dia kebal. Dia lelaki dan alladzina ramai. Ramai. Dia tidak ada sempurna tak sempurna sebab dia kebal. Maksud dia ialah orang-orang yang Satu lagi ad-dallin. Ad-dallin ialah kata nama biasa. Sebab apa dia pakai kata nama biasa? Sebab dia tidak kebal. Dia kena lelaki ramai yang sempurna. Sebab apa sempurna? Sebab dia comel. Betul dia tengok ni. Ya nun. Ad-dallin.
muslimina. Macam muslimin tadi ya. Sempurna sebab dia ikut pattern ni. Ya nu. Okey. Okey, Anas. Anas ni kata nama biasa, boleh berubah, tidak kebal juga. Anas ni ialah perempuan ya. Manusia dia guna perempuan. Ramai yang tidak sempurna. Adalah dia kata asal dia insan. Insan ni seorang lah. Tapi bila ramai sepatutnya insanuna. Insanina. Tapi tak jadi gitu. Dia jadi ikut say. Jamak tak say. Anas dia jadi ya. Anas ialah manusia. Maka dia tak ikut kaedah. Maka dia panggil ramai yang tidak sempurna. Al-kafirun sempurna sebab dia guna waw nun untuk ramai. Waw nun. Al-kafirun, al-muslimuna, al-mu'minuna. Itu sempurna comel dia pattern dia gitu. Maka dia lah ramai yang sempurna. Maksud dia orang-orang yang ingkar. Okey, kita dah sampai ke penghujung ni. Jadi untuk kuliah hari keempat nanti insya-Allah pastikan stay ya bersama ustaz, insya-Allah Allah tolong kita, jangan kita ikut jadual insya-Allah walaupun kita tak faham ataupun laju sangat ataupun kita dah faham dah. InsyaAllah menambah lagi fahaman kita insyaAllah. Jadi Ustaz nak bagi homework sikit kerja rumah. Sampai kita jumpa hari Selasa ni insyaAllah. Boleh mesej ke Ustaz. Kalau nak tahulah. Okey, Ustaz bagi dua perkataan isi. Iyaka, ambil yang ka ni. Iyaka, ni surah Al-Fatihah ni. Iyaka. Kata nama, jenis kata nama apa ka ni? Status dia apa dia? Kebal ke tak kebal? Jantina dia apa? Ka bukan ki ka. Bilangan berapa? Ramai ke, dua ke ataupun satu? Apa maksud ka ni? Okey. Yang ni kamu boleh mesej kepada ustaz. Tak kira lah siapa-siapa dia yang menyertai ikhlas ni lah. Okey, yang dengar rakaman pun okey je hantar, boleh hantar. So ustaz check betul ke tidak yang dia buat tu. Okey, an-nafathati. Ni surah Al-Falaq ni. Jenis kata apa ni? Kata nama belaka. Ni pun kata nama. Semua kata nama belaka, tapi adalah kata nama apa? Biasa ataupun mewakili ataupun dia kata nama diri ataupun dia adalah kata nama isyarat ataupun kata nama pertanyaan. Itu dia. Tak? Kebal. Secara dia kebal ataupun tak kebal. Jantina dia lelaki ke puan ni kalimah ni. Bilangan berapa? Satu, dua ataupun ramai. Tak ada. Dia tiga je. Satu, dua, ramai. Gitu je. Maksud dia apa dia? Okey. Jadi dua ni sebagai kerja rumah insya-Allah kamu boleh buat. Kalau boleh buat yang dua ni insya-Allah kamu faham dah tu. Okey, masa pun dah pukul 10.30 seperti yang dijanjikan. Kuliah kita berhenti di sini. Jadi cuba ustaz buka soalan lah kalau ada yang nak tanya. Jadi ustaz mengharapkan sangat kepada pengunjung boleh tengok berulang kali video rakaman. InsyaAllah lama-lama tengok ataupun tengok perpustakaan ustaz kata tadi. Dalam channel tu perpustakaan boleh tengok dan boleh hafal makna dia. Sebab ustaz bagi tu cara harfiah dia tu. Hafalan secara harfiah. Agak sukar nak cari ya. Kalau nak cari agak sukar, kalau terjemahan susah. Nak hafal susah. Secara harfiah tu mudah lah. Sangat mudah kita nak faham. Okey. Jadi untuk kuliah akan datang, kita akan tengok apa lagi. Untuk kuliah akan datang, kita tengok jadual sekejap. Nampak ke? Nampak Nampak tak? Yang jadual ni. Okey, jadi insya-Allah untuk minggu depan kelas 4.0 dah kita. Kelas 4.0 kita dah mula masuk kata perbuatan. Jadi kata perbuatan ada 3, kata perbuatan lepas, semasa dan juga suruhan. Jadi insya-Allah minggu depan kita dah mula masuk kata perbuatan lepas, fi'il madhi ya. Tarikh ni kita ubah hari Selasa minggu depan ini. Sebab ustaz ni ustaz dah tunda yang ni bawa ke sini. Jadi yang ni 29 Selasa ni kita akan buat kata perbuatan lepas insya-Allah. InsyaAllah ya. Okey, oleh kerana masa pun dah pukul 10.30 seperti yang dijanjikan, mungkin ramai nak makan ke nak tidur ke apa semua. Jadi ustaz mengucapkan terima kasih kerana hadir ya dalam kelas ni insya-Allah. Tujuan kita satu je, iaitu kita nak mendapat redha Allah dan kita nak faham. Bila kita baca Quran, kita faham maksud. Itu kita nak. Yang itulah kita sangat-sangat minta dengan Allah. Kita tak nak baca Quran ni tak faham makna. Tak? Kadang-kadang ada pelajar hafal pun tapi tak faham makna, rugilah. Rugi. Bila baca tadabbur Quran ni dia rasa lain ya. Ada rasa lain. Allah akan bagi ilham kepada dia. Macam-macam lah. Sebab dia hafal Quran dia faham makna. Dia datang ilham ilham.
Okey, sekadar itu insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Kita sama-sama sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.